Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama memulakan kuliah kita, iaitu insya-Allah kita akan cuba untuk mengambil faedah daripada kitab yang saya ringkaskan daripada tafsir yang glamour dalam masyarakat Nusantara ini, iaitulah Tadabbur Hikmah daripada juzuk amma karya Hamka, Pak Hamka ataupun Buya Hamka, yang mana Buya Hamka ni merupakan salah seorang daripada ulama Nusantara yang berasal daripada Sumatera Barat. Sebelum kita nak masuk kepada berbicara tentang kitab ini ataupun buku ini, saya ingin jelaskan juga sebagai mukadimah lah. Oleh kerana ni kelas yang pertama, saya nak cerita sikit tentang siapakah dia Hamka ni. Hamka ni nama pena dia. Dia daripada singkatan nama dia yang sebenar, iaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu nama sebenar dia. Nama dia Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi sebab itu dia digelar sebagai Hamka. Yang mana Hamka ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia lahir pada tahun 1908 di Sumatera Barat, Indonesia. Dan dia ni merupakan salah seorang daripada tokoh yang dilahirkan, tokoh besar yang dilahirkan, yang pernah dilahirkan di Nusantara. Ilmu dia bukan hanya diiktiraf di negara beliau iaitu Sumatera dan juga Indonesia, bahkan seluruh Nusantara yang berbahasa Melayu ini mengambil faedah daripada ketokohan beliau, mengambil faedah daripada pemikiran beliau. Bahkan kata-kata Hamka, karya-karya rujukan, karya-karya yang ditulis oleh Hamka menjadi rujukan penting dalam masyarakat Nusantara, terutamanya yang berbahasa Melayu. Hamka ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian merupakan seorang pelajar ataupun seorang penuntut ilmu yang bijak. Hamka merupakan seorang penuntut ilmu yang rajin, yang daripada kecil lagi sudah menunjukkan kemampuan dia ataupun kecerdikan dia. Sebab itu kalau kita tengok kata-kata Hamka ketika mengkritik ataupun menegur masyarakat di zaman dia, ia merupakan satu teguran yang sangat halus dan sangat tajam bagi mereka yang orang kata apa, yang ditegur. Maksudnya deep, orang kata hari ni bahasa orang hari ni kata deep, dia punya ayat tu sangat-sangat deep. Ya, antara perkataan dia yang saya ingat adalah, kalau sekadar hidup di dunia ini sekadar hidup, babi di hutan juga hidup, kan? Itu merupakan kata-kata Hamka yang sangat menusuk kalbu, nak memberikan kita ni kesedaran bahawasanya kita hidup dalam dunia ni bukan hanya sekadar nak hidup. Kerana kalau semata-mata hidup, makan, pakai, seronok-seronok, maka dia kata babi dalam hutan pun tak ada bezalah dengan kita. Tetapi Allah Azza wa Jal menghantar manusia di dalam dunia ini untuk melaksanakan tugas. Apa tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Allah Ta'ala sendiri jelaskan di dalam Al-Quran dengan ayat yang tidak ada pelbagai tafsiran pun, iaitu ayat yang sangat jelas, semua faham dengan makna yang sama. Allah Ta'ala kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Maksudnya kita hidup dalam dunia ni, Allah Ta'ala ciptakan kita dalam dunia ni untuk beribadah kepada dia, untuk menundukkan diri kepada dia, untuk menjadi hamba dia, untuk menerima segala ketentuan dia, untuk melaksanakan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan dia. Itu tugas kita dalam dunia. Jadi orang-orang yang beriman, yang percaya dengan Al-Quran, yang percaya dengan sunnah, perlu meletakkan benda ni dalam jiwa dia. Perlu meletakkan benda ni dalam jiwa dia. Aku hidup dalam dunia ni nak jadi hamba Allah, bukan nak jadi
hamba kepada makhluk, bukan nak jadi hamba kepada duit, bukan nak jadi hamba kepada apa-apa benda yang Allah Taala ciptakan. Kerana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka menjadikan keimanan kepada Allah di dalam jiwa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan dunia berada di tangan mereka. Ini yang Allah Taala takdirkan kepada generasi awal. Jangan letakkan dunia di dalam jiwa. Sesiapa yang meletakkan dunia di dalam jiwanya, apa-apa fikir dunia, apa-apa fikir rugi dunia, maka Allah Taala akan hinakan dia. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, yang mana Nabi SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Ya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa syamlah walam yuqaddir lahu minad dunya illa walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah, atau kama qala, yang bermaksud sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tumpuan utamanya, sesiapa yang menjadikan akhirat tu sebagai matlamat dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalam jiwanya ada kekayaan. Walaupun dia tak kaya mana tuan-tuan, tetapi kekayaan terasa di dalam jiwa. Walaupun sedikit rezeki, bahkan rezeki yang sedikit itu dia rasa mampu untuk berkongsi. Ini orang yang beriman yang menjadikan akhirat sebagai matlamat. Wa jama'allahu syamlah. Allah Ta'ala akan uruskan urusan dia. Allah Ta'ala jadikan kehidupan dia teratur. Anak-anak yang ada di sisi dia menyejukkan mata. Pasangan yang ada bersama dia menyejukkan mata dia. Kehidupan dia walaupun tidak begitu kaya gila-gila je, tapi paling tidak kehidupannya teratur, kehidupannya menenangkan. Dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina. Dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu menunduk pada dia. Ini orang yang beriman. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tumpuan utama. Wa man kanatid dunya hammah. Sesiapa yang dunia menjadi tumpuan dia. Sesiapa yang dunia menjadi tumpuan dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah Taala jadikan kefakiran sentiasa berada di celah dua mata dia. Walaupun dia kaya, tapi nak bagi derma, nak bagi sedekah, nak bagi sumbangan, dia nampak miskin, dia nampak rugi. Allah Taala kata kefakiran sentiasa ada di celah dua mata dia, menjadi bakhil dia. Dan wa farraqa syamlah, Allah Taala akan berkecamukkan urusan kehidupan dia. Urusan kehidupan dia jadi serabut, urusan kehidupan dia jadi tak tentu hala. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Dunia yang dia kejar, dunia yang dia letak di dalam jiwa itu, yang dia kejar tu, Nabi kata tak datang pun melainkan apa yang telah ditentukan bagi dia saja. Itulah hakikat bagi mereka yang menjadikan akhirat sebagai tumpuan utama dia, iaitu dia akan rasa kekayaan tu ada, akan kehidupan dia akan diuruskan oleh Allah Azza wa Jal, dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dia tak perlukan pun dunia tu. Dia tak perlu pun gadai prinsip dia untuk mendapatkan habuan dunia dia, kerana dia tahu dunia ni hanya sementara. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kembali kepada isu kita. Hamka ni daripada kecil lagi dia telah menunjukkan kehebatan dia. Sehingga kan kalau kita tengok dalam sejarah Hamka ni tuan-tuan, ketika mana dia belajar, waktu dia menjadi penuntut ilmu, dia tak masuk universiti belajar Islam ni secara formal pun. Dia tak belajar secara formal, dia cuma pergi, dia belajar dengan ayahnya di pesantren. Yang mana ayahnya belajar di Mekah dan ayahnya kembali ke Indonesia. Ayah dia buka pesantren, yang mana ayah ni digelar sebagai kiai. Ayah dia digelar oleh orang di Indonesia pada waktu tu sebagai kiai. Maksudnya ayah dia tu merupakan salah seorang daripada tokoh agama pada zaman tu. Dan dikatakan ayah Hamka ni lah yang banyak mempengaruhi pemikiran Hamka, yang mana ayah dia ni terkesan
dengan pemikiran kaum muda pada masa tu. Pemikiran kaum muda ni maksudnya mereka yang tidak ada ketaksuban kepada satu-satu pandangan. Mereka yang lebih terbuka, mereka yang lebih analitikal ketika membaca teks-teks agama, yang mana mereka ini tidak jumud. Gini golongan yang digelar sebagai kaum muda. Kita semua tahulah kaum muda, kaum tua pada zaman sebelum mereka ni memang ada pertembungan. Satu, mengekalkan tradisi yang ada. Satu lagi, mereka cuba untuk mengubah status quo. Jadi berlakulah pertembungan. Itu biasa. Daripada zaman dulu lagi pertembungan. Pemikiran ni benda yang biasa. Tetapi kita sebagai orang yang hidup selepas daripada mereka, semampu mungkin kita ambil faedah. Daripada golongan kaum tua pun kita cuba untuk mengambil manfaat daripada mereka yang baik, dan kaum muda pun kita ambil manfaat daripada mereka mana yang baik. Mana yang baik. Kerana Islam tidak, saya ingat lagi perkataan guru saya sewaktu saya buat PhD di Jordan dulu, dia ada sebut satu perkataan yang sangat penting dan saya ingat sampai hari ini. Dia kata, innal Islam 'inda ahli sunnah la yatamahwar haula ashkhasin muayyanin. Dia kata Islam di sisi ahli sunnah ini tidak hanya berputar pada manusia-manusia yang tertentu sahaja selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rujukan kita. Tapi selain daripada Nabi, Islam itu merangkumi semua. Kebenaran itu boleh datang daripada siapa saja. Sebab itu Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, kullu insanin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Sesungguhnya setiap manusia, setiap orang, kata-katanya boleh diambil dan boleh ditolak kecuali pemilik kubur ini. Maksudnya kecuali pemilik kubur, iaitulah Nabi SAW. Imam Malik ni dia duduk dekat Madinah, dia berdekatan dengan kubur Nabi. Masjid Nabawi ada dekat Madinah pada masa tu. Imam Malik merupakan tokoh di Madinah. Imam Malik kata, kecuali orang yang berada di dalam kubur ni, iaitu Nabi SAW, yang mana perkataan dia kena ambil semua. Selain daripada Nabi SAW, perkataan manusia ni ada yang boleh diambil dan ada yang boleh ditolak. Begitulah manusia. Ya? Jadi, ayah dia banyak memberikan pengaruh pemikiran kepada dia, yang mana Hamka ni memang belajar daripada pesantren ayah dia. Kemudian Hamka belajarlah sedikit. Bila pergi ke Mekah, dia belajar sedikit dengan ulama-ulama Mekah pada ketika itu. Tapi Hamka tak masuk universiti, tidak melalui pembelajaran yang formal. Cuma apa yang saya boleh himpunkan ataupun apa yang saya boleh katakan di kesempatan ini, kalau di negara Arab pada kurun ke-8 kita ada seorang tokoh yang besar yang bernama Ibnu Taimiyah Al-Harrani, seorang ulama besar, pemikir besar yang telah melakukan tajdid pada kurun yang ke-8, yang telah melakukan pembangunan pemikiran manusia sehingga dia dituduh dengan pelbagai tuduhan, sehingga dia difitnah dengan pelbagai fitnah. Ibn Taimiyah telah memberikan sumbangan besar dalam memerangi ketaksuban, memerangi bid'ah, memerangi kekufuran. Ibn Taimiyah menulis buku. Dia tulis buku berkenaan dengan tafsir. Dia tulis buku berkenaan dengan fiqh. Dia menulis buku melawan golongan bid'ah. Dia menulis buku melawan golongan ahli kitab yang menyeleweng. Dia menulis buku melawan golongan ahli falsafah. Sebab tu kalau orang tanya kan, kenapa Ibn Taimiyah ni banyak sangat musuh? Kerana dia lawan semua. Ahli bid'ah pun dia lawan, golongan ta'assub mazhab pun dia lawan, ahli kitab pun dia lawan, ahli falsafah pun dia lawan. Sebab tu dia banyak musuh. Tuan-tuan baca Dar'ut Ta'arud, berbicara tentang ahli bid'ah dan juga ahli falsafah, kitab yang ditulis. Majmu'ul Fatawa, bagaimana keluasan pandangan Ibn Taimiyah dalam berbicara tentang pandangan-pandangan ulama dalam sesuatu masalah. Sehingga kan walaupun dia ini dari sudut usulnya bermazhab Hambali, tetapi dia ada kalanya tidak berpegang dengan semua pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ketikanya Ibn Taimiyah rahimahullah berpegang dengan pendapat yang berbeza dengan mazhab Hambali. Kerana dia mendapati kebenaran itu tidak hanya terkurung di dalam mazhab Hambali semata-mata. Dan Ibn Taimiyah, tuan-tuan, selain daripada dia ni merupakan penulis, dia juga adalah pendakwah. Dia melakukan kerja dakwah, dan selain daripada tu juga
dia juga terlibat di dalam perang. Ketika mana negara Islam diserang oleh Tatar pada masa itu, Ibn Taymiyah terlibat. Ibn Taymiyah terlibat dalam peperangan jihad mempertahankan negara pada waktu itu daripada serangan Tatar. Inilah seorang alim yang bernama Ibn Taymiyah Al-Harrani, ulama kurun ke-8 Hijrah yang meninggal pada tahun 728, yang berasal daripada Syam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau di zaman dulu orang Arab ada Ibn Taymiyah, saya boleh katakan kita ada seorang Ibn Taymiyah yang kecil. Boleh saya katakan Hamka merupakan Ibn Taymiyah bagi Nusantara. Hamka kecil bagi masyarakat kita di Nusantara. Ni kenapa? Kerana kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Hamka merupakan seorang pendakwah. Hamka merupakan seorang pendakwah. Dia berdakwah di sana, dia memberikan ucapan di sini. Bukan hanya Hamka ni pendakwah dari sudut memberikan ucapan dan memberikan kuliah. Hamka juga merupakan seorang penulis. Hamka merupakan seorang penulis. Dia menulis tafsir Al-Azhar yang kita akan baca. Bukan hanya sekadar menulis dalam isu agama, Hamka juga berjaya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian menulis novel. Menulis kita panggil apa? Novel, bukan kata novel biasa-biasa. Novel cinta. Yang ni yang mahal ni. Hamka tulis novel cinta, sehingga pada zaman Hamka menulis tu, orang di Indonesia yang tidak bersetuju dengan Hamka memanggil dia dengan gelaran ulama Raman. Ulama Raman. Apa maksud ulama Raman? Dulu saya ingat ulama Raman ni maksudnya ulama yang terkesan dengan barat, Roman. Ingatkan Romawi. Rupanya orang-orang Indonesia bagi tahu kat saya, Roman tu bukan Romawi, ulama romance, daripada perkataan romance. Maksudnya ulama yang terkesan dengan isu-isu romantika, ulama-ulama cinta. Jadi ulama seperti Hamka menulis cerpen, menulis novel. Antara yang terkenal ialah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang pernah melihat ataupun menonton drama ataupun filem yang difilmkan kemudiannya daripada tulisan Hamka, iaitu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu asal daripada novel yang ditulis oleh Buya Hamka sendiri, seorang ulama besar, menulis tentang isu cinta, novel yang mana mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak baca pun novel tu, tapi bila keluar filem kita tengoklah kan, percintaan di antara Zainuddin dan juga Hayati. Itu benda yang bagi saya lah sukar kita nak dapat seorang ilmuwan Islam yang mempunyai kemampuan dari sudut ilmu agama boleh tulis novel dan novelnya itu pula difilmkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau siapa-siapa yang tengok filem tu lah, saya bukan nak kempen filem ni, tapi kalau siapa yang tengoklah filem tu ataupun siapa yang baca novel tu, Hamka ni bila dia tulis novel, dia bukan tulis novel semata-mata nak cerita tentang cinta dua orang tu, tetapi secara tidak langsung sebenarnya Hamka sedang melakukan kritik sosial. Hamka sedang melakukan kritikan terhadap masyarakat Minangkabau pada masa itu yang sangat berpegang kepada adat, sehingga kan adat itu menyusahkan orang. Sehingga adat itu menjadi satu kayu ukur untuk mengukur kemuliaan dan kehinaan seseorang, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memuliakan mana-mana manusia sekadar bangsanya. Yang mana Allah Ta'ala menjadikan kita ni berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bukan untuk kita saling bangga diri ataupun merendahkan bangsa lain. Tidak. Allah Ta'ala kata, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami menjadikan kamu ini berbangsa dan berkabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia
dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi wala li aswadin ala ahmar wala ahmar ala aswad illa bittaqwa atau kama qala. Tidak ada kelebihan, tidak ada sebarang kelebihan bagi orang Arab ke atas orang bukan Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang bukan Arab ke atas orang Arab. Tidak ada kelebihan di atas orang hitam berbanding orang merah. Tidak ada kelebihan atas orang merah berbanding orang hitam, melainkan hanyalah dengan takwa. Jadi kritikan sosial yang diberikan oleh Hamka di dalam novel itu sangat halus dan sangat tajam kepada mereka yang terlalu berpegang kepada adat sampai merendah-rendahkan orang disebabkan hanya disebabkan oleh kerana keturunan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Hamka kemudiannya dilantik menjadi pensyarah di salah sebuah universiti yang ditubuhkan oleh Muhammadiyah. Hamka ni pemikiran dia dekat dengan Muhammadiyah sebab dia aliran kaum muda. Muhammadiyah juga kaum muda yang diketuai oleh Kiai Ahmad Dahlan pada masa itu. Dan kemudian Hamka juga dilantik menjadi rektor di Institut Perguruan Islam di Indonesia. Dan akhirnya Hamka ini dilantik menjadi ketua umum bagi Majlis Ulama Indonesia. Majlis Ulama Indonesia ni tuan-tuan, saya sebagai salah seorang daripada ahli jawatankuasa fatwa, alhamdulillah mufti memberikan saya pengalaman yang banyak apabila Mufti Perlis lah memberikan saya pengalaman yang banyak apabila saya bersama dengan ahli jawatankuasa fatwa. Antara pengalaman yang saya sempat kumpulkan bersama dengan ahli fatwa Perlis ialah apabila fatwa Perlis membawa kami untuk bertemu dengan Majlis Ulama Indonesia. Kami pergi ke Indonesia bertemu dengan Majlis Ulama Indonesia dan kami rasakan kita orang Malaysia ni kena belajar dengan mereka. Yang mana di Indonesia ni ada dua aliran yang besar yang kita panggil sebagai ormas, organisasi masyarakat. Kerana di sana organisasi masyarakat ni adalah satu benda yang kuat, terutamanya organisasi masyarakat yang berkaitan dengan agama. So ada dua aliran pemikiran yang besar yang diwakili oleh dua ormas ini, iaitu Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama lebih tradisionalis, manakala Muhammadiyah adalah golongan yang kita panggil, bolehlah kita katakan sebagai reformis. Reformis ni maksudnya nak pembaharuan kaum muda. Manakala Nahdlatul Ulama lebih kepada tradisionalis, golongan yang tradisional, maintain the status quo, mempertahankan amalan-amalan masyarakat seperti yasinan dan tahlilan. Begitulah yang saya difahamkan. Tetapi berbezanya mereka, Nahdlatul Ulama tak sama pandangan dengan Muhammadiyah, tetapi berbezanya mereka itu, perbezaan mereka itu boleh menyebabkan mereka duduk dalam Majlis Ulama Indonesia bersama-sama. Bahkan ketua umum dia orang pun ganti-ganti. Satu sesi wakil daripada Nahdlatul Ulama jadi ketua umum, satu lagi sesi wakil daripada Muhammadiyah jadi ketua umum. Perbezaan pandangan di kalangan mereka boleh menjadikan mereka duduk semeja. Bukan hanya semeja, dalam satu organisasi lagi, Majlis Ulama Indonesia. Jadi sebab itu saya katakan kita, kalau orang Malaysia ni kena belajar benda yang sama, iaitu bila kita berbeza pendapat, sepatutnya kita berlapang dada dan meraihkan. Bukan kita kecam mengecam, sesat menyesatkan. Boleh nak menyesatkan, tetapi sesatkan itu mesti dengan bukti yang kukuh. Bukan hanya sekadar labeling, tuduhan, fitnah tanpa bukti. Ini benda yang menyedihkan. Ini benda yang menyedihkan yang kita kena jauhi. Sebab itu saya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya pesan pada diri saya dan juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar satu kuliah saya ke kuliah siapa-siapa ke, kuliah tu asyik nak menyatakan permusuhan dengan orang lain. Mari kuliah aja, orang tu sesat, orang ni kurang ajar. Dia menjadikan kita ni seolah-olah judgemental. Sedangkan dengar kuliah ni, kita bukan nak fikir pasal orang sangat sepatutnya. Kita nak dengar tentang apa yang diri kita salah untuk kita perlu perbaiki. Jadi kita mari ke dalam kuliah, sepatutnya kita mengambil manfaat untuk diri kita. Bukan bila keluar daripada bilik kuliah kita nak bergaduh dengan orang lain. Tegur orang lain boleh, tetapi bukan teguran untuk kita bergaduh, bukan teguran untuk kita bermusuh. Kerana kita adalah mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita semua bersaudara. Saya saudara dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan juga bersaudara dengan saya. Baik.
Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, tak cukup Hamka ni tak cukup hanya sebagai penulis, pendakwah, ya, bahkan dia ini juga novelis. Begitu juga Hamka terlibat dalam politik. Hamka terlibat dalam politik. Dia masuk Partai Masyumi di Indonesia dan dia merupakan seorang nasionalis, seorang yang betul-betul sayang kepada bangsa dia. Dulu zaman saya muda-muda dululah, bila kita sebut pasal bangsa, pasal sokong bangsa, pasal orang kata apa, bangga dengan bangsa, kita kata Tok Asabiah. Dulu saya lah, bukan tuan-tuan, saya. Tapi sebenarnya tak, tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita tengok perasaan sayang kepada bangsa, perasaan sayang kepada tanah air, itu adalah fitrah. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, sebelum Nabi pergi berhijrah, kan Nabi pusing menghadap ke Mekah. Nabi kata, sesungguhnya kamu wahai Mekah adalah merupakan di antara bumi yang aku paling cinta. Kan? Laula akhrajani qaumuki ma kharajtu minki. Kalau tidaklah ukamakal, kalau tidaklah kerana kaum kamu ataupun ahli kamu menghalau aku keluar, aku takkan keluar daripada kamu. Maksudnya Nabi SAW sayang kepada Mekah. Bila Nabi sampai ke Madinah, sebab tu bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi kata apa? Nabi tengok Abu Bakar demam. Nabi tengok Bilal demam. Sebab apa dia orang demam? Demam ni sebab cuaca tak sesuai. Itu pertamalah. Dan kedua, mungkin juga kerana perasaan rindu kepada Mekah. Sebab itu Bilal masa sampai ke Madinah, Bilal tengok bumi Madinah dan Bilal tengok langit Madinah, dia kata inna samaa Makkah ajmal min hadhihi sama. Sesungguhnya langit Mekah itu lebih cantik daripada langit ini. Dia orang Mekah, duduk di Mekah. Abu Bakar duduk di Mekah. Sehingga kan Nabi SAW berdoa kepada Allah. Nabi kata, Allahumma habbib ilayna Makkah. Allahumma habbib ilayna al-Madinah ka hubbina li Makkah au akthar. Ya Allah, berikanlah kami perasaan cinta kepada Madinah seperti mana kami sayang ke Mekah ataupun lebih lagi. Nabi doa kepada Allah supaya perasaan cinta kepada tanah air baru, cinta kepada negara baru tu muncul. Kerana cinta kepada negara, cinta kepada tempat tinggal, cinta kepada tanah air, cinta di mana tempat kita tinggal itu merupakan fitrah manusia. Sebab tu Nabi minta, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina li Makkah. Ya Allah, berikanlah kami sayang, perasaan sayang kepada Madinah, kerana Madinah telah menjadi tanah air baru, watan baru bagi Nabi SAW dan para sahabat yang berhijrah. Sebab itu Nabi tuan-tuan, setelah doa tu Allah Ta'ala kabulkan, Nabi ni kata para sahabat, bila Nabi ni bermusafir daripada luar Madinah nak masuk ke dalam Madinah, Nabi nampak Bukit Uhud, Nabi akan segerakan Nabi punya unta. Nabi akan lajukan Nabi punya unta. Bahkan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Uhud jabalan yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud jabalun, merupakan bukit yuhibbuna wa nuhibbuhu, bukit yang dia sayang pada kita dan kita juga sayang pada dia. Kenapa? Cinta kepada watan, cinta kepada tanah air. Ini yang dilakukan oleh Hamka. Kita cinta kepada negara kita Malaysia. Kita tak suka orang buat kerosakan di Malaysia ini. Kita tak suka orang menghancurkan negara ni. Kita tak suka. Bahkan menyedihkan kita kalau ada sesiapa yang menggunakan nama Islam kemudian melakukan keganasan di dalam negara ni. Kita tak setuju. Kalau berbeza pun biarlah berbincang, kerana Nabi SAW tidak membenarkan kita melakukan kekacauan di dalam negara Islam selagi mana pemimpinnya adalah Islam. Jangan angkat senjata lawan pemimpin Islam. Hanya teguran dan nasihat, dan gunakan saluran yang betul, iaitulah saluran pilihan raya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Hamka merupakan seorang nasionalis, dia berbangga dengan bangsa Indonesia, dengan bangsa Nusantaranya. Dan Hamka pada satu ketika tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian pernah menyambut kemerdekaan tanah Melayu. Bila Malaya, negara kita merdeka, Hamka pernah menyebut ini merupakan kemerdekaan orang kita, dia sebut. Hamka gembira dengan kemerdekaan Malaysia, dan dengan ucapan itu, dengan ucapan Hamka yang bergembira dengan kemerdekaan Malaysia, menyebabkan hubungan Hamka dengan Soekarno yang asalnya rapat kemudian menjadi renggang, disebabkan pada masa itu Soekarno tidak pro kepada Malaysia dan Soekarno melancarkan, kita panggil apa,
uh, kempen ganyang Malaysia, ingat dulu kan. Dia nak ajak Malaysia masuk untuk menjadikan apa, negara Indonesia Raya kan. Jadi ini sejarah lah. Jadi Hamka bila disebut kemerdekaan orang kita kepada kemerdekaan Malaya, pada masa tu Soekarno merasakan Hamka ni seolah-olah tali barut Malaya, dan akhirnya Hamka ditangkap. Hamka ditangkap dan masuk ke dalam penjara. Selama 4 tahun, kalau tak silap saya 4 tahun. 4 tahun dia berada dalam penjara. Selama 2 tahun dia berada dalam penjara tu, 4 tahun dalam penjara, 2 tahun daripada 4 tahun tu, Hamka berjaya menyiapkan tafsir Al-Azhar. Hamka berjaya menyiapkan tafsir Al-Azhar yang mana dia siapkan sewaktu dia berada di dalam penjara. Kerana mungkin kat luar ni dia sibuk berkuliah, sibuk dengan jemputan pada zaman tu, tapi bila dia masuk dalam penjara dia tak ada buat apa, dia tulis tafsir Azhar. Dan alhamdulillah lengkap, siap tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juzuk. Antara tafsir yang glamour dalam masyarakat Melayu yang lengkap adalah tafsir Al-Azhar. Saya akan nyatakan nanti kenapa dia digelar tafsir Al-Azhar. Nanti saya akan masukkan. Saya akan nyatakan. Cuma bila Soekarno meninggal dunia, dikatakan Soekarno pernah berpesan kepada orang yang rapat dengan dia pada masa tu supaya Hamka semayangkan jenazah. Ya, dia semayang jenazah ke atas jenazah Soekarno. Walaupun ada orang yang tuduh dia Soekarno ni sebagai komunis dan seumpamanya, Hamka tetap salat jenazah ke atas Soekarno kerana dia kata dia beranggapan Soekarno still Muslim. Dia menzahirkan dia Islam, jadi disalatkan. Walaupun ada orang pertikaikan dia, Soekarno ni lah yang menyebabkan kau masuk ke dalam penjara. Kenapa kau nak solatkan jenazah dia pula? Dia kata apa? Sepatutnya aku kena terima kasih kepada Soekarno. Sebab dia masukkan aku ke dalam penjara lah, aku dapat menyiapkan tafsir Al-Azhar. Sebab tu saya kata dia ni macam Ibn Taymiyah, tuan-tuan. Ibn Taymiyah rahimahullah, dia zaman dia ni bila orang tanya fatwa apa, dia akan berikan pandangan ulama yang pelbagai, yang berbeza-beza, yang khilaf. Kemudian dia nyatakan pandangan yang dia pegang tanpa mengira mazhab apa pun. Selagi mana dia rasa yang tu betul, dia akan beritahu. Jadi pandangan-pandangan Ibn Taymiyah ini menjadi glamour di kalangan masyarakat pada masa itu sebab dia menyelesaikan masalah. Ada sebahagian daripada fuqaha pada zaman tu yang macam dengki dengan Ibn Taymiyah ni, yang macam sakit hati dengan Ibn Taymiyah, dan akhirnya mereka memfitnah Ibn Taymiyah. Mereka memfitnah Ibn Taymiyah kepada pemerintah, sehingga kan pemerintah pada zaman tu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, penjarakan Ibn Taymiyah. Dan Ibn Taymiyah ni mati dalam penjara. Dia mati dalam penjara. Waktu di dalam penjara, dia menulis satu surat, Risalah Minas Sijin, satu surat daripada penjara yang dia mengatakan sesungguhnya dia telah memaafkan semua orang yang memfitnah dia. Sehingga orang pelik, kenapa dia maafkan? Akhirnya dia nyatakan, aku maafkan kerana aku tidak mahu dengan sebab mereka memfitnah aku. Kalau aku tak maafkan, mereka akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan aku selama ini berjuang, berdakwah untuk melepaskan mereka daripada neraka, dan aku tidak mahu menjadi penyebab untuk mereka tidak mendapat syurga. Maka aku maafkan mereka. Besarnya dada Ibn Taymiyah dalam memaafkan kesalahan manusia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Hamka pun mengikut jejak langkah yang sama. Soekarno dah penjarakan dia. Soekarno tuduh dia tali barut. Tetapi dia cuba mencari hikmah di sebalik musibah yang melanda dia. Dia mencari apakah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia dari sudut kelebihan di sebalik ujian yang menimpa dia. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita orang Islam ni macam mana pun kena musibah, macam mana pun kena ujian, macam mana pun kena tribulasi, kita kena cuba cari apakah kebijaksanaan Allah di sebalik setiap musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pasti ada, kan? Saya ni antara orang yang kontroversi jugalah, tuan-tuan. Saya tak kata saya bagus, tapi saya sebut apa yang saya rasa betul, dan saya tak peduli orang. Oleh kerana saya sebut perkataan-perkataan tersebut, maka saya dapatlah cabaran-cabaran, kan? Saya tak boleh berceramah di banyak negeri. Tak boleh, tak ada tauliah. Saya minta tapi tak dapat. Walaupun sebenarnya saya ada pensyarah universiti. Saya pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya boleh menyelia pelajar yang nak buat master boleh, nak buat PhD boleh. Sekarang ada 5 orang pelajar PhD saya sedang menulis tesis, dan sebahagiannya telah pun buat draft akhir pun, nak viva dah. Maksud saya boleh menyelia pelajar. Saya mengajar pelajar-pelajar degree, pelajar-pelajar ijazah sarjana,
Nak jadi guru di sekolah, saya ajar mereka, saya latih mereka supaya mereka boleh mengajar di sekolah. Tiba-tiba saya tak boleh mengajar di masjid. Baru-baru ni pun ada orang jemput saya untuk ceramah. Isra' dan Mi'raj di surau mereka di Tanjung Malik ni, saya tak boleh pergi. Kerana apa? Saya kata saya tak ada tauliah di Perak, saya tak dibenarkan. Waktu saya dilarang, dihalang untuk berceramah di Perak, untuk berceramah di Selangor, saya tertanya, kenapa mereka tidak panggil saya dan minta penjelasan saya? Di mana yang saya silap? Kalau boleh saya perbetulkan. Saya tak kata saya bagus sangat, saya tak kata saya betul dan semua perkara, tapi setidak-tidaknya berilah peluang untuk saya, berilah peluang untuk saya jelaskan hujah saya, berilah peluang untuk saya nyatakan pendirian saya, dalil saya. Tapi mereka tidak mahu untuk faham, mereka sekat dulu sebelum mendengar penjelasan daripada saya. Jadi saya pun macam down lah pada masa itu, tuan-tuan, saya down. Saya rasa macam Allahu Akbar, ini satu ujian yang besar. Nak bercakap benda yang betul, nak ajak orang ikut Nabi SAW, nak bagi tahu tuan-tuan yang tuan-tuan buat tu bukan Nabi buat, tuan-tuan buat yang Nabi buat yang ni, tu pun orang marah. Nak ajak orang ikut Nabi pun ada orang tak suka. Sedangkan kita ni selawat di mulut, tapi bila kita ajak orang untuk ikut Nabi, untuk tinggalkan amalan rekaan, pergi kepada amalan Nabi, ada orang sakit hati. Sebab tu saya pun kadang-kadang pelik juga kan. Kita bukan kempen orang, kita bukan kempen buat benda yang saya buat, yang saya reka. Kalau kita kempen, kalau saya kempen buat ibadat yang saya reka, tuan-tuan boleh marah saya sebab saya bukan Nabi. Tapi saya kempen buat apa yang Nabi suruh. Itu pun ada orang tak setuju. Tak apalah kan. Tapi saya sedih lah pada masa tu, saya rasa macam down. Tapi Allah Ta'ala berikan kelebihan yang banyak, tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan kelebihan yang banyak. Kalau berceramah di masjid di surau, tak sampai 92 orang. Kan, ini kuliah pertama, 92 orang participants yang dengar, yang mengambil manfaat sambil minum kopi, tuan-tuan. Sambil minum kopi kita dengar kuliah. Saya di Tanjung Malim, tuan-tuan berada di seluruh negara. Ada yang berada di KL, mungkin ada yang bahkan ada kuliah saya daripada Spain, daripada UK yang datang dengar. Bersama dengan kita pada malam ini, bersama dengan kita pada malam-malam kuliah yang lain untuk mengambil manfaat. Ini merupakan salah satu daripada rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada, yang saya rasa inilah kebijaksanaan yang mungkin Allah Ta'ala kata, ini untuk kamu. Kamu kuliah online juga sudahlah. Mungkin itu yang Allah Ta'ala nak takdirkan pada saya. Cuma ada orang tanya, dia kata, Ustaz, sampai bila Ustaz tak boleh kuliah kat masjid ni? Saya kata mungkin sampai saya matilah kot. Kan? Itulah mungkin. Kerana Hamka ni, tuan-tuan, sama juga jalan cerita dia. Walaupun dia ni, kan, tokoh besar, pernah menjadi pensyarah di Universiti Muhammadiyah, pernah menjadi rektor di Institut Perguruan Islam. Tapi bila dia datang ke Semenanjung Malaysia, sebahagian daripada negeri di Malaysia ban dia. Tuduh dia sebagai Wahabi, tuduh dia sebagai kaum muda, tak bagi dia berceramah. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tafsir yang Hamka tulis ni, kalau kita nak banding dengan orang yang ban dia tu, orang yang ban dia tu pun tak ada apa kitab tafsir yang dia buat pun. Tak ada apa pun. Tapi dia hanya cuma ban orang. Dia hanya cuma ban orang, dia hanya cuma sekat orang. Kerana apa? Kerana mungkin manusia ni apabila dia tak mampu menggunakan senjata hujah, maka digunakan perkakas fitnah untuk menjatuhkan orang yang dia tak suka. Ini yang berlaku sepanjang sejarah manusia. Ini yang berlaku sepanjang sejarah cerita-cerita para anbiya. Sama juga. Tak mampu nak berhujah dengan Nabi, gunakan perkakas fitnah. Tuduh Nabi sebagai tukang sihir. Tuduh Nabi sebagai orang gila. Tuduh Nabi sebagai pemecah belah masyarakat. Apa yang berlaku kepada Hamka juga tak lari jauh. Cuma Hamka dia tak lawan dengan orang yang bukan Islam. Dia berdepan dengan orang Islam sendiri. Yang ban dia, yang sekat dia. Sehingga kan Hamka pernah menulis satu buku kecil, Teguran Suci dan Jujur kepada Mufti Johor. Tuan-tuan cari buku ni. Yang mana teguran dia, teguran yang sangat-sangat bernilai, teguran yang sangat hikmah. Bagaimana dia membicarakan tentang khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana kita nak menguruskan khilaf ini. Bagaimana kita nak bermazhab supaya tak ta'assub dan benci kepada mazhab yang lain. Teguran Suci dan Jujur kepada Mufti Johor yang ditulis oleh Hamka merupakan satu teguran yang sangat baik untuk kita baca, untuk kita telaah dan untuk kita mengambil manfaat daripadanya. Dan Hamka ni, tuan-tuan, digelar, diberikan gelaran doktor kehormat oleh Universiti Al-Azhar pada zaman dia. Sebab tu tafsir dia tu digelar tafsir Al-Azhar. Jadi saya sebut tadi kan,
Kenapa tafsir Al-Azhar ya? Sebab nama dia Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bukannya Haji Azhar. Kenapa tiba-tiba tafsir Al-Azhar? Dia namakan tafsir itu sebagai tafsir Al-Azhar sebagai menghormati Al-Azhar yang telah memberikan ijazah doktor kehormat kepada dia, sebagai kita panggil sanjungan, sebagai pengiktirafan kepada sumbangan ilmu Hamka kepada dunia Islam. Maka dia telah diberikan gelaran ijazah doktor kehormat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhirnya Hamka meninggal dunia pada tahun 1981 di Jakarta, dan berakhirlah kehidupan seorang tokoh yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ya, saya dalam buku ni saya dengan Ustaz Zahiruddin, sahabat saya, Ustaz Zahiruddin ni dia cuba untuk sunting semula beberapa perkataan-perkataan yang Indonesia sangat ni dia ubah. Kemudian dia buat perenggan dan dia minta saya untuk memberikan ulasan terhadap riwayat-riwayat yang Hamka bawa di dalam tafsir dia ni. Jadi Hamka ni dia ada bawa riwayat-riwayat hadis, riwayat-riwayat daripada sahabat. Jadi dia minta Zahiruddin ni, Ustaz Zahiruddin ni dia minta saya untuk buat penilaian, buat penelitian, rumusan terhadap status hadis dan riwayat yang terdapat dalam tafsir Al-Azhar. Jadi kalau saya tengok suntingan dia ada ubahlah perkataan-perkataan, diringkaskan. Tapi ada juga perkataan-perkataan yang Indonesia yang bila saya baca saya pun tak berapa nak faham. Nanti kita akan tengok. Tapi secara umumnya fahamlah. Cuma ada beberapa perkataan tu. Konteksnya kita faham. Tapi ada perkataan tu terlalu Indonesia sangat. Memerlukan kamus mungkin. Kan? Tapi secara umumnya saya boleh kata tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Berdasarkan kepada apa yang saya tengok daripada kerja ataupun karya Hamka yang dia buat ni, yang ditulis dalam penjara ni, saya boleh kata Hamka ni bukan calang-calang lah punya orang dari sudut keilmuan dia. Kerana kalau kita akan baca nanti insya-Allah, kan? Kita akan baca nanti insya-Allah bagaimana Hamka apabila menulis dalam penjara, dia nukilkan pandangan-pandangan daripada Al-Imam At-Tabari. Dia nukilkan pandangan daripada Al-Imam Al-Qurtubi. Dia menukilkan pandangan daripada Ibnu Kathir. Dia menukilkan pandangan daripada Al-Baghawi. Banyak ulama-ulama tafsir yang dia nukilkan. Sehingga saya boleh katakan, Hamka di antara orang di zaman itu yang mempunyai rujukan yang sangat besar. Kita berdepan dengan zaman di mana zaman tak ada PDF. Zaman komputer pun tak ada, tuan-tuan. Nak baca buku kena baca betul-betul, beli kitab. Dan kitab pun mungkin tak ada lagi cetakan komputer, kitab kuning lagi mungkin. Tapi Hamka di dalam kitab Tafsir Al-Azhar menukilkan pandangan ulama yang pelbagai. Luas rujukannya. Dan dia nukil, dia petik, menunjukkan kemampuan dia dalam bahasa Arab satu, kemudian menunjukkan begitu besarnya rujukan dia. Sedangkan dia dalam penjara masa tu. Kalau zaman sekarang tak apalah, ada PDF, ada maktabah syamilah, ada e-book dan seumpamanya, senang nak akses. Zaman tu sukar, menunjukkan dia memang seorang ulama yang mempunyai kemampuan dan pembacaan yang sangat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya boleh simpulkan Hamka ni kebanyakan riwayat-riwayat yang dia bawa dalam tafsir Azhar diambil daripada kitab tafsir yang sebelum dia. Dan sebahagiannya mungkin dia tak rujuk pun kitab asal hadis. Dia hanya ambil daripada kitab tafsir. Kenapa? Kerana saya tengok ada beberapa riwayat yang dia silap nukil, ada beberapa ayat, ada beberapa hadis yang tiada asal. Ada satu hadis dalam juzuk Amma ni yang yang palsu pun ada satu, manakala yang tiada asal pun ada. Tapi tak banyaklah. Ustaz, kenapa dia masukkan? Dia tak tahu, tuan-tuan. Tidak ada ulama yang menulis kitab dalam agama ni, tak ada ulama biasa, ulama manusia biasa yang tulis kitab yang orang tak kritik. Imam Bukhari tu pun Daraqutni kritik dalam Sahih Bukhari tu. Menunjukkan kepada kita kritikan terhadap mana-mana alim ulama yang menulis kitab benda biasa. Menunjukkan kita insan. Yang tak ada kritikan ni Quran je. Mana selain daripada Quran, kitab yang ditulis oleh manusia pasti ada penelitian, penilaian semula. Jadi apa yang saya buat? Orang kata macam pandai sangatlah tu. Konon nak buat apa? Nak buat penilaian semula terhadap apa yang Hamka tulis. Saya kata saya bukan hebat sangat, tuan-tuan. Saya tak hebat. Hamka ni hebat sangat. Hebat sungguh daripada saya, lebih lagi.
tapi saya nak memberikan nilai tambah. Saya nak mengangkat lagi darjat tafsir Al-Azhar supaya ia lebih bernilai. Kerana tidak ada, zaman dulu tuan-tuan, tidak ada orang, tidak ada ulama yang nak mentakhrijkan kitab yang orang tak baca. Mana-mana kitab yang orang tak baca, ulama tak akan ambil peduli. Tapi kalau kitab tu bernilai, kitab tu mempunyai kedudukan yang tinggi, maka pada masa tu ulama akan ambil berat. Di situlah ulama akan takhrij. Sebab tu kita tengok Imam Ibn Hajar umpamanya, dia menulis kitab At-Talkhisul Habir, mentakhrijkan kitab Rafi'il Kabir, kitab Syarah Kabir Rafi'i. Kitab tu kitab yang menjadi rujukan umum pada masa tu, orang ambil berat, jadi dia takhrijkan hadis yang dalam. Takhrij ni maksud penilaian semula, penilaian hadis dalam tu. Kemudian Al-Imam Zailai, dia menulis kitab Nasbur Rayah, takhrij kepada hadis hidayah. Hidayah ni, kitab Al-Hidayah merupakan kitab fiqh dalam mazhab Hanafi yang mempunyai yang merupakan rujukan utama dalam mazhab Hanafi. Jadi kitab itu menjadi penting di sisi ulama mazhab Hanafi. Maka Az-Zailai ambil kitab tu dan takhrij semula hadis-hadis yang dalam tu. Kerana kitab tu sangat bernilai, dia nak tambah nilai. Begitu juga kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Yang mana kitab Ihya merupakan kitab yang besar, kitab yang mempunyai manfaat yang banyak. Cuma dalam tu ada beberapa riwayat yang bermasalah, walaupun tak banyak tetapi ada. Maka sebab itu Al-Imam Al-Iraqi menulis kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Dia menilai semula, dia mentakhrijkan ataupun melakukan penilaian terhadap hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Di dalam kitab Ihya untuk menambah nilai, untuk menambah nilai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bagi saya lah apa yang dilakukan oleh Hamka ni merupakan satu perkara yang kita bangga. Walaupun kita ni bukan orang Indonesia, tetapi kita merasakan kebersamaan. Kita rasa dia ni milik Nusantara, bukan hanya milik orang Indonesia je lah. Kerana kita mengambil manfaat daripada dia. Banyak wacana yang ditulis, yang dianjurkan membicarakan tentang pemikiran dia. Banyak tesis-tesis yang ditulis membicarakan tentang metodologi dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok ada masa berbaki sikit ni, kita boleh tengok pada mukaddimah juzuk yang 30. Insya-Allah kita baca dulu mukaddimah Hamka juzuk 30. Kalau sempat kita baca beberapa ayat daripada surah An-Naba dan kita mengambil manfaat daripada dia. Baik. Mukaddimah juzuk 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita yang sebesar-besarnya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat serta salam Allah kepada nabinya, junjungan kita Muhammad dan sahabat yang berjuang di samping baginda dengan setia menegakkan cita-cita baginda. Demikian pula seluruh ahli dan keluarga baginda. Ini adalah tafsir Al-Azhar juzuk yang ke-30. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana 37 surah yang terakhir dalam susunan surah yang 114 dalam Al-Quran dan yang sanggup kita menghafalnya dan kelap kali kita membacanya dalam sembahyang. Syukur kerana 37 surah yang menjadi bahan bacaan kita hari-hari ini telah dapat kita hidangkan tafsirnya. Sejak dari surah An-Naba, surah yang ke-78 sampai kepada surah An-Nas, iaitulah surah yang ke-114. Ya, so dia ada 37 surah dalam juzuk Amma ni, 37 surah yang kita biasa baca dalam solat, yang kita sentiasa hafal. 37 surah ni, pada surah-surah yang pendek ini terdapat ilmu pengetahuan yang mendalam dan jitu. Hamka kata, secara umumnya 37 surah yang dia tafsirkan dalam juzuk 30 ni memberikan ilmu yang mendalam dan jitu. Dia kata, banyak sekali pengajaran terkandung di dalamnya untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kebanyakan surah-surah dalam juzuk Amma ni diturunkan di Mekah. Yang mana kita tahu di Mekah sebelum daripada peristiwa hijrah, apabila turun ayat, kebanyakan ayat bercerita tentang pergelutan di antara golongan Islam dan golongan musyrikin Quraisy. Kebanyakan bercerita tentang tauhid, bercerita tentang bantahan terhadap syirik, bercerita tentang syurga, bercerita tentang neraka, bercerita tentang akhlak yang baik, bercerita tentang bagaimana kisah Nabi terdahulu lawan kaum dia, dengan yang mana kaum dia menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang jahat.
Jadi ini merupakan sari kata ataupun kita kata sari isi penting daripada apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jal di dalam juzuk Amma ini. Dengan kata-kata pendek dan tegas mengenai sasaran sebagai selalu didapat pada surah-surah yang turun di Makkah, kita dapat mengambil pengetahuan yang banyak dari dalamnya. Dan memanglah dalam juzuk 30 hanya 3 surah sahaja yang diturunkan di Madinah. Daripada 37 tu, dalam juzuk 30 juzuk Ammar tadi 37, hanya ada 3 je yang diturun di Madinah, iaitu surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, surah Al-Ma'un, surah ke-107 dan surah An-Nasr, iaitu surah 110. Adapun yang selebihnya, yang 34 surah, lebih cenderunglah ulama-ulama ahli tafsir dan asbab nuzul mengatakan turunnya semua di Makkah. Turun sebelum daripada hijrah yang dipanggil sebagai Makkiyah. Maka tersalah oleh kita suasana surah-surah yang turunnya di Makkah. Itu ketika membaca penuh tantangan. Ya, maka terasalah, bukan tersalah, terasalah oleh kita suasana surah-surah yang turunnya di Makkah. Di Mekah itu ketika membacanya penuh tentangan kepada orang kafir musyrik dan ingkar. Maksudnya bila kita baca surah-surah yang turun sebelum hijrah ni, banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang tentangan terhadap kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tak mau beriman kepada hari akhirat. Surah Al-Asr, surah Al-Kautsar, surah Al-Ikhlas adalah amat pendek-pendek namun isinya sangat luas dan dalam. Ya. Demikian juga surah Al-Falaq dan surah An-Nas pendek juga dia kata. Namun isinya meliputi kehidupan manusia di tengah-tengah alam. Kalau siapa baca surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Kautsar, surah Al-Ikhlas, surah Al-Asr, walaupun dia pendek tetapi merangkumi kehidupan manusia seluruhnya. Al-Asr cerita pasal masa, manusia tak boleh lari daripada masa. Al-Ikhlas cerita pasal tauhid. Orang Islam tak boleh lari daripada tuntutan tauhid dalam setiap keadaan. Surah An-Nas menceritakan tentang bagaimana kita perlu berlindung dengan Allah Azza wa Jal yang merupakan Tuhan kepada manusia, pelindung kepada alam, dan menjauhkan diri daripada kejahatan syaitan dan jin yang selalu mengganggu manusia. Surah Al-Falaq menjauhkan diri kita daripada kejahatan manusia yang melakukan sihir, yang melakukan kejahatan disebabkan hasad dan dengki. Ini semua kalau kita baca surah-surah ni, inilah intisari kehidupan manusia. Ada manusia yang ada manusia yang merasakan dia nak bertauhid, maka dia bertauhid. Dia pegang surah Ikhlas, dia baca surah Al-Asr, masa tak banyak, aku perlu bertauhid, aku perlu taat kepada Tuhan. Tetapi orang yang ada tauhid, dia perlu berdepan dengan syaitan, dia perlu berdepan dengan iblis, dia perlu berdepan dengan orang jahat, dia perlu berdepan dengan orang yang hasad, dia perlu berdepan dengan tukang-tukang sihir yang menuduh dia dengan berbagai tuduhan. Inilah kehidupan dunia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal jinni wal ins. Begitulah kami jadikan, begitulah ketetapan kami, kata Allah. Kami jadikan, ya, bagi setiap nabi ada musuhnya. Setiap nabi ni ada musuh. Tuan-tuan baca. Nabi Musa ada musuh. Nabi Isa ada musuh. Nabi Ibrahim ada musuh. Apa saja nabi pasti ada musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Bagi setiap nabi ni ada musuh. Ada musuh yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ni takdir. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran, tiba-tiba tak ada orang yang menentang, ya, tak ada orang yang menentang, maka ini satu benda yang pelik. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin. Tadi saya terbalik baca, yang betul ni syayatinal insi wal jin. Syaitan daripada kalangan manusia dan jin. Allah Ta'ala sebut syaitan manusia dulu, lepas tu baru jin. Ya? Baik, ini benda yang kita kena tahu. Baik, kemudian tinggi dari itu sedikit ialah surah Al-Fil dan Quraisy. Sedang surah yang diturunkan di Madinah yang mengandungi kata-kata pendek itu hanya 2 saja, iaitu An-Nasr dan Al-Ma'un. Dan surah Madinah yang paling panjang ialah surah Al-Baqarah yang mengandung 2 juzuk ditambah 1/4, 2 juzuk lebih. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan kerana surah-surah yang
37 buah banyaknya terkandung dalam juzuk 30 yang mengandungi pelbagai soal. Soal hidup, soal kiamat, soal tolong menolong sesama manusia, soal pemeliharaan anak yatim, menyantuni fakir miskin, bahkan sampai kepada semangat menghadapi perang dengan kuda yang tangkas berlari pun disuruh menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita tengok nanti insya-Allah kita akan beri satu-satu surah ni. Kita akan cuba untuk mengambil manfaat. Kelak pada satu hari dibayangkanlah perjalanan kafilah di musim panas ke Taif dan pada musim dingin ke negeri Syam yang dengan sendirinya menimbulkan semangat berusaha. Di dekat itu dibayangkan betapa Allah mempertahankan rumahnya yang suci daripada maksud jahat musuhnya. Ni surah Al-Fil ya, yang mana Abraha datang nak menyerang Kaabah. Dekat penutup kita dituntun dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang terkandung dalam dua surah, iaitu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Dekat-dekat nak akhir, dekat-dekat nak penutup, Allah Ta'ala bagi kita surah Al-Ikhlas untuk memantapkan akidah, memantapkan tauhid, dan surah Al-Kafirun untuk kita mengenal apa itu syirik, untuk kita tahu apa itu bahaya syirik. Jadi ini di antara yang disebut oleh Hamka. Dan penutupnya sekali kita disuruh berjaga-jaga dan berlindung kepada Tuhan yang Maha Esa daripada segala bahaya yang ada di alam sekeliling kita, daripada jin dan manusia, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jahat manusia, jahat syaitan, jahat jin. Inilah kejahatan yang datang dari kepada manusia yang kita diminta untuk berjaga-jaga. Bersyukurlah kita berkali-kali kepada Tuhan, dia kata. Bila surah-surah ini dapat kita baca dengan fasih, selanjutnya kita dapat hafalkan sehingga dapat menjadi bacaan di tiap-tiap sembahyang yang mana kita anggap patut dibaca pada saat itu dan dapat kita fahamkan apa isinya. Jadi kalau kita dah baca surah-surah dalam juzuk amma ni, paling tidak kita tahulah isi kandungan. Kalau imam di masjid baca juzuk amma, paling tidak kita faham apakah isi kandungan penting di dalam surah-surah yang ada dalam juzuk amma ini. Kita faham apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Akhirnya dapat kita amalkan sehingga redalah Allah kepada kita. Kerana dengan surah yang pendek-pendek tetapi mengandungi berbagai ragam pengetahuan hidup dan bekal menghadapi akhirat ini, batin kita menjadi kaya dan iman kita bertambah teguh. Dr. Hamka. Baik, kita tengok surah An-Naba. Sikit kita nak baca sebagai mukaddimah lah pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan surah Naba, yang mana kata Hamka, surah An-Naba terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Dalam Quran ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ulama berbeza pendapat, apa maksud Makkiyah, apa maksud Madaniyah. Makkiyah, sebahagian mereka kata Makkiyah ialah surah yang turun di Makkah, manakala Madaniyah surah yang turun di Madinah. Manakala sebahagian ulama kata tak, Makkiyah surah yang Allah Ta'ala turun sebagai dialog kepada orang Mekah, manakala surah Madaniyah turun sebagai dialog kepada orang Madinah. Manakala pendapat yang masyhur seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Muzarkashi, dia mengatakan surah Makkiyah ialah surah yang turun sebelum daripada hijrah, manakala Madaniyah ialah surah yang turun setelah daripada hijrah. Inilah pendapat yang masyhur. Jadi surah An-Naba ni turun sebelum daripada hijrah. Ada 30 ayat, ada 40 ayat. Diturunkan sesudah surah Al-Ma'arij, dinamakan dengan An-Naba yang bermaksud berita besar, diambil daripada perkataan An-Naba yang terdapat pada ayat yang kedua dalam surah ini. Dinamakan juga dengan Amma Yatasa'alun, diambil daripada perkataan Amma Yatasa'alun yang terdapat pada ayat pertama dalam surah ni. Jadi ada macam-macam lah ulama panggil nama dia. Majoriti ulama panggil surah An-Naba. Manakala sebahagian mengatakan surah Amma Yatasa'alun. Al-Qurtubi dia kata surah Amma. Surah Amma. Tetapi majoriti panggil surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. So kita tengok 5 ayat dulu. Yang bermaksud amma yatasaalun, dari hal apakah mereka bertanya-tanya. Kata Ibn Ashur ni seorang ulama tafsir ya. Dia kata
Allah Ta'ala mulakan ayat ni dengan soalan. Soalan ni ada dua faedah. Yang pertama soalan tashwiq, yang kedua tahwil. Tashwiq maksudnya nak jadikan kita ni dengar apa yang nak disebutkan selepas daripada tu. Bermula dengan soalan. Dia macam kalau kita nak tarik orang sembang, nak suruh orang sembang dengan kita, kita mula dengan soalan. Kau nak tahu tak apa cerita? Kau nak dengar tak? Soalan. Supaya orang kata, dengar apa? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan uslub ini supaya kita bertanya. Apa yang mereka tanya tu? Amma yatasaalun, apakah yang mereka bertanya-tanya sesama mereka itu? Ada juga faedah iaitu tahwil, membesarkan, menjadikan yang akan disebut selepas ni selain daripada ditunggu-tunggu, ia juga menunjukkan sesuatu yang besar. Kemudian kata Hamka, atau soal apakah yang mereka pertengkarkan atau persoalkan antara sesama mereka. Mengapa mereka jadi bertengkar tidak berkesudahan? Yang mana mereka bertanya-tanyakan, yang mereka persoalkan menjadi buah tutur di mana mereka berkumpul sesama mereka iaitu kaum Quraisy. Anin naba'il azim, mereka bertanya tentang satu berita yang besar. Apa itu berita besar? Ulama berbeza pendapat. Al-Imam Qatadah, anak murid kepada Anas bin Malik, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Kathir, dia mengatakan yang dimaksudkan dengan berita besar itu ialah kiamat. Bila Allah Ta'ala kata amma yatasaalun, tentang apakah yang mereka bertanya-tanya sesama mereka. Anin naba'il azim, mereka bertanya sesama mereka tentang hal kiamat. Kerana sebahagian besar daripada orang Quraisy, bila mana Nabi SAW membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat, membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hari pembalasan, mereka uluk-ulukkan Nabi SAW. Mereka siap cabar Nabi SAW. Mereka tak percaya dengan adanya hari kiamat. Ini kata Qatadah. Dan Ibn Zaid, seorang ulama tafsir juga, dia kata kiamat. Tetapi di sana ada kita panggil seorang ulama yang nama dia Mujahid. Mujahid yang dipanggil sebagai anak murid kanan Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabr. Dia mengatakan berita besar itu adalah Quran. Apa yang mereka bertanya sesama mereka ni? Orang Quraisy ni tanya sama mereka ni tentang apa? Tentang Quran, dia kata. Berita besar tu Quran. Manakala Ibnu Ashur, dia mengatakan berita besar itu bukan hanya kiamat, berita besar itu bukan hanya Quran, dia kata. Tetapi berita besar itu ialah semua berita yang dibawakan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan Quran itu adalah kalam Allah, yang berkaitan dengan bantahan terhadap syirik, yang berkaitan tentang hari kiamat. Semua benda-benda yang Nabi bawa di dalam Al-Quran, yang Nabi bawakan daripada ayat Quran, ialah perkara besar bagi orang Quraisy. Kerana Nabi SAW melawan arus. Nabi SAW melawan mainstream. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak tengok, Nabi ni berani. Kita kalau kita tengok, zaman ni kita nak lawan mainstream kan kita bukan berani, lagi silap kita kecam kan. Tapi Nabi SAW orang yang berani. Allah Ta'ala arahkan dia untuk berdakwah terang-terangan, lawan mainstream. Dia seorang-seorang, dia terima. Dia terima. Kerana apa? Kerana Nabi SAW adalah seorang yang sangat berani. Nabi SAW adalah seorang yang sangat berani. Baik. Kenapa ulama berbeza pendapat? Kerana Naba'il Azim ni satu berita. Berita tu apa dia? Ada yang kata Quran, ada yang kata kiamat, ada yang kata semua benda besar yang Nabi SAW bawakan. Tetapi Imam Ibn Kathir mengatakan yang paling tepat ialah kiamat. Kenapa? Lepas ni ada buktinya. Dia kata ayat selepas tu ada buktinya. Baik. Kemudian kata Hamka, adalah satu berita besar bagi mereka. Ada satu berita besar bagi mereka itu seketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, yang mereka kenal sejak dari masa kecilnya sampai masa remajanya dan sekarang telah meningkat usia lebih dari 40 tahun, telah mengeluarkan satu pendirian yang berbeza sama sekali daripada apa yang mereka harapkan. Mana mereka tak bengang? Dia orang kenal Muhammad ni daripada kecil, daripada remaja, muda sampai umur 40, bawa satu ajaran yang tak sama dengan apa yang kita pegang. Engkau ni, dia kata, pandai je. Kau tak hormat orang tua ke? Macam itulah yang dia orang rasa. Baik.
Dia mengaku dirinya mendapat wahyu daripada Tuhan. Dia mengaku malaikat Jibril diutus Allah menemuinya bagi menyampaikan wahyu itu. Dan wahyu-wahyu yang disampaikan itu sangatlah menggoncangkan masyarakat. Dia melarang menyembah berhala yang selama ini menjadi dasar agama kaumnya. Nabi bawa, Nabi lawan mainstream. Tak bagi sembah berhala, tak bagi makan bangkai, tak bagi perbuatan bunuh anak. Semua Nabi lawan. Perbuatan-perbuatan yang menzalimi, perbuatan-perbuatan yang bodoh ini Nabi SAW larang. Dan dia pun mengatakan pula bahawa di belakang hari yang sekarang ini, iaitu hari setelah kita mati, kita semuanya ini akan hidup kembali dalam alam lain yang bernama alam akhirat. Di sana akan diperhitungkan amalan manusia. Dosa yang tidak akan diampuni kalau kita tidak taubat betul-betul ialah dosa mempersekutukan Allah. Ada satu hari, siapa-siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dia akan mendapat balasan yang tidak akan putus. Kita dalam dunia, tuan-tuan, kalau kita terkena satu penyakit, katalah, na'udzubillah, tangan terkepit pintu, sakit. Tapi sakit itu berkurang. Mula-mula kena sakit. Berkurang, lama-lama dia sembuh. Itu sakit dunia. Sakit akhirat, dia tak berhenti, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan azab akhirat ni tak berhenti bagi orang kafir. Untuk orang mukmin yang masuk dia berhentilah. Ya. Untuk orang mukmin yang masuk bila habis aja ya dosa mereka, Allah Taala akan keluarkan. Tetapi orang-orang kafir ini dia tak berhenti. Hangus saja kulit Allah Taala ganti. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Allah Taala kata, bila mana kulit mereka menjadi hangus, menjadi masak, badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya mereka rasa azab. Ini ayat ni ada fakta saintifik sikitlah, sebab kulit ni ada reseptor panas. Bila kita dah hangus, reseptor dah rosak, kita tak rasa panas lagi. Tuhan ganti kulit yang baru supaya rasa azab. Okey. Kemudian mereka bertanya-tanya, berbisik hilir, berbisik mudik di Darun Nadwah, tempat mereka biasa berkumpul. Darun Nadwah ni tempat mereka berbincang lah, macam parlimen depa lah, ataupun di dalam masjid atau di mana-mana sahaja. Yang menjadi berita hangat ini ialah soal Al-Quran yang dinamai wahyu, soal kiamat dan soal kebencian kepada penyembahan berhala. So kalau ikut Hamka ni, dia setuju dengan pendapat Ibnu Ashur. Dia kata yang dimaksudkan dengan berita besar, semua berita yang terkandung di dalam Al-Quran pada waktu itu, iaitu Quran tu kalam Allah, soal kiamat, soal kebencian kepada penyembahan berhala. Semua benda yang Nabi bawa dalam Al-Quran pada waktu tu menjadi berita besar kepada orang Quraisy pada masa itu. Kemudian Allah Taala kata, allazi hum fihi mukhtalifun, yang telah mereka perselisihkan padanya. Perselisihkan. Kata Ibnu Kathir, manusia berbeza pendapat tentang kiamat. Sebahagian daripada orang Arab yang berada di Mekah percaya kepada hari kiamat dan mengikut Nabi SAW, menjadi umat Nabi SAW. Sebahagian mereka pula ada yang kufur dengan kewujudan hari akhirat dan mereka mempersendakan Nabi SAW. Manakala kalau ikut kepada pendapat Ibn Ashur, dia kata bukan kata antara mukmin dengan kafir saja yang berbeza pendapat tentang pendirian mereka terhadap hari kiamat, bahkan sesama orang kafir pun berbeza pendapat bagaimana mereka menanggapi tentang berita kewujudan hari kiamat yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebahagian daripada orang Quraisy kata asatirul awwalin. Sebahagian daripada orang Quraisy kata yang Nabi bawa tentang kiamat ni dongengan orang-orang terdahulu. Asatir. Ada yang kata kalam majnun, kalam orang gila, cakap orang gila. Ada yang kata hadza sihir, ini kalam tukang sihir. Maka perbezaan sesama mereka ini Allah Taala kata alladzi hum fihi mukhtalifun. Orang-orang manusia pada zaman itu menerima berita yang dibawa oleh Quran dalam keadaan mereka bercanggah sesama mereka. Ada yang beriman, ada yang kufur. Yang kufur pun berbeza sesama mereka. Ada yang kata ini cerita dongeng, ada yang kata ini kalam orang gila, ada orang kata ini tukang sihir.
nescaya perselisihan itu tidak akan putus-putus. Tanya bertanya antara yang satu dengan yang lain tiadakan terhenti, dia kata, kerana semuanya akan memperturutkan pertimbangan sendiri. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita bahawasanya bahaya menjadi golongan yang mengikuti jalan Quraisy ni, yang tak percaya kepada hari kiamat, tak percaya kepada apa yang dibawa oleh Al-Quran. So ingat, insya-Allah kita akan berhenti dulu di sini. Lama sangat saya kuliah ni, saya pun risau juga, takut tuan-tuan ada urusan lain pula. Insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu pada bulan depan lah kot. Apa ni, Datin Aliyah ada bagi tahu saya yang kuliah ni kalau boleh nak mingguan, tapi saya rasa jadual saya penuh sangat. Saya sebelum kuliah saya akan study dulu kan, saya akan baca dulu untuk diri saya, sebab saya nak mengajar ni saya kena baca dulu kan. Jadi saya bukan pergi kuliah ni bukan pergi saja Kalau tuan-tuan tengok saya punya nota ni pun daripada petang saya diseduk baca. Saya conteng buku saya nampak. Saya conteng. Ni ada tulisan saya ni. Pen merah ni. Saya ada pen saya pakai. So saya insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Bulan depan kalau ada kesempatan dan umur, insya-Allah saya berhenti dulu di sini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, kalau ada saya silap di mana-mana, tolong bagi tahu sebab kadang-kadang bila bercakap ni kita tak sedar kita terlepas cakap dan seumpamanya. Saya tengok kalau ada soalan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum seseorang jika sebelum ini beliau membaca doa kunut dalam subuh dan selepas itu beliau tidak membaca sehingga tempoh yang lama? Apakah hukum kita bercampur mazhab dalam isu solat atau akidah? Jazakallah khairan. Okey. Pertama sekali, bercampur mazhab dalam akidah ni tak boleh Mana boleh kita jadi Syiah sekejap, lepas tu jadi Ahli Sunnah, sebab berbeza dalam akidah yang usul. Usul akidah ni ada dua, satu usul, satu furu'. Cabang boleh beza. Cabang dalam akidah ada. Ulama beza. Nabi tengok tak Tuhan di malam Isra'? Sahabat beza. Ada yang kata nampak, ada yang kata tak nampak. Tapi pendapat yang sahihnya tak nampak. Nabi hanya tengok cahaya saja. Jadi kalau berbeza dalam sudut furu' akidah, okey. Kalau mungkin dulu kita pegang Nabi tengok Allah di malam Isra' dan Mi'raj. Tapi tiba-tiba kita belajar balik, rupanya Nabi tak pegang, Nabi tak nampak lah. So kita tukar pandangan. Berdasarkan hadis yang kita terima, kita ubah pandangan dari sudut cabang akidah. No problem. Boleh. Tetapi berbeza ataupun tukar mazhab usul. Maksudnya daripada ahli sunnah kita pegang usul mazhab ahli sunnah, tiba-tiba esok nak jadi Syiah, tak boleh. Kerana Syiah sesat. Khawarij sesat. Qadariyah sesat. Jabariyah sesat. Usul akidah tak boleh tukar. Mesti berpegang dengan akidah ahli sunnah kerana inilah pandangan yang tepat, inilah akidah yang benar. Manakala perbezaan ataupun bertukar mazhab ataupun pegang pelbagai mazhab dalam fiqh, dalam ibadat, dalam muamalat, yang ni ada perbahasan dalam kalangan para ulama. Ada yang membenarkan, ada yang tak membenarkan. Tukar-tukar mazhab ni ataupun tidak berpegang dengan satu mazhab ni dalam istilah usul fiqh dipanggil talfiq. Tukar-tukar. Sebahagian ulama membenarkan, sebahagian tak membenarkan. Saya berpegang kepada pendapat begini. Dalam isu muamalat yang ada kaitan dengan kontrak, yang ada kaitan dengan undang-undang, yang ada kaitan dengan hak manusia, tak boleh tukar-tukar mazhab suka-suka untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab kontrak dan undang-undang. Ni tak boleh. Katalah dia dah buat satu kontrak dengan orang tu, dah siap kontrak, tiba-tiba dia kata saya tukar mazhab untuk lepaskan diri daripada kontrak ni, tak boleh. Dia kena pegang dengan mazhab yang dia pegang waktu kontrak tu dibuat. Kerana nak menjaga hak orang. Tetapi dalam masalah ibadah, dia tukar mazhab disebabkan kerana keyakinan dia kepada mazhab yang seterusnya. Sedangkan dulu dia berpegang dengan mazhab tu, ini adalah satu perkara yang dibenarkan, bahkan dituntut. Kerana kita disuruh untuk mengikuti kebenaran. Habis itu Ustaz bolehlah tukar mazhab. Tuan-tuan, kita dah tukar dah. Kita dah buat dah. Kita beli barang dekat Shopee. Tuan-tuan beli barang tak dekat Shopee? Beli barang dekat Shopee, ada sebut ke saya beli, saya jual? Tak sebut saya beli, saya jual. Mazhab Syafi'i tak sah. Kita ikut mazhab Hanbali. Kerana mazhab Syafi'i kata nak beli ni, nak jual beli ni mesti ada akad lafaz. Saya jual, saya beli. Kalau tak sah. Itu mazhab Syafi'i. Tetapi kita telah tukar kepada mazhab lain. Boleh ke? Boleh. Kita pergi perbankan Islam.
kita buat akad tempahan, nak beli rumah, nak beli kereta, kita bayar cengkeram. Cengkeram dalam bahasa istilah muamalat dipanggil urbun. Urbun, bayar cengkeram. Maksudnya kalau kita bayar deposit, kalau jadi beli itu sebahagian daripada harga. Kalau tak, hangus. Mazhab Syafi'i kata tak sah, berdosa. Mazhab Hambali membenarkan berdasarkan asar daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang membayar cengkeram untuk beli tanah buat penjara. Maka Hambali benarkan, kita bila urus niaga dengan bank, kita buat benda yang sama, bayar deposit dulu. Beli tanah, beli rumah, bayar deposit dulu 1,000 untuk booking. Kalau jadi, sebahagian daripada harga. Tak jadi, burn. Itu tak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i, tapi kita buat. Adakah salah? Tidak, kerana kita berpegang dengan mazhab Hambali. So, berpegang dengan mazhab yang pelbagai telah pun kita buat. Kita pergi haji dan umrah umpamanya. Nak pergi tawaf. Kalau mazhab Syafi'i, sentuh suami isteri, dia bawa isteri, sentuh suami isteri, tak ada halangan, sengaja ke tak sengaja batal. Batal wuduk. Bila batal wuduk, kena ambil wuduk lain. Tapi waktu tawaf, yang kita berada dalam keadaan yang sesak pada zaman moden ini, maka tabung haji mengisyaratkan ataupun tabung haji meletakkan kaedah siapa yang pergi haji ikut mazhab Hanafi, sentuh tak batal. Yang dimaksudkan dengan la mastumun nisa dalam ayat Al-Quran yang membatalkan wuduk itu adalah jima', dia kata. Kita ambil mazhab Hanafi untuk pergi ke Mekah, maka kita tukar. Pertukaran mazhab disebabkan oleh kerana kita faham. Kita faham dalil, kita rasa yang tu betul, adalah dituntut. Tetapi perbezaan ataupun tukar mazhab kerana nafsu, tukar-tukar ni suka-suka kerana nafsu, ni tak dibenarkan kerana kita disuruh untuk ikut syariat dan ikut kebenaran, bukan ikut nafsu. Sesiapa yang tukar mazhab kerana ikut nafsu, seolah-olah kita telah menjadikan nafsu kita sebagai Tuhan. Wallahu a'lam. Sama juga dalam bab kunut subuh ni. Kunut subuh ni khilaf dalam kalangan ulama. Saya pegang kepada pendapat hadisnya dhaif, kerana ia datang daripada jalur Abu Ja'far Ar-Razi. Kalau betul Nabi kunut subuh tak berhenti sepanjang hayat Nabi, pastinya ada riwayat yang banyak daripada sahabat yang mengatakan Nabi kunut subuh. Yang ada cuma kunut nazilah. Tetapi mazhab Syafi'i menerima hadis tersebut dan kita kata ini isu khilaf yang muktabar. Kalau imam kita bersemayang di masjid, imam baca kunut, kita ikut kunut. Kalau imam tak baca kunut seperti di Mekah, kita tak perlu kunut. Kalau dia pegang kepada pendapat, kalau kita berpegang kepada pendapat yang kata kunut tak ada, tak apalah kita tinggalkan kunut. Kalau kita kata saya pegang dengan mazhab Syafi'i, kunut ada, so kalau terlupa buat kunut, sujud sahwi lah. Kalau tak sujud sahwi pun mazhab Syafi'i kata still solat subuh itu sah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah berdosa kalau ada tersalah tajwid dalam baca Al-Quran? Tajwid ni ada dua. Satu tajwid yang dikenakan untuk mencantikkan bacaan, satu lagi untuk membetulkan makna bacaan. Kalau tajwid untuk mencantikkan bacaan, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Tetapi tajwid yang dikenakan untuk membetulkan makna bacaan, sifat huruf, jangan tertukar di antara ta dengan sin umpamanya, ditukar baris dan seumpamanya, yang ni adalah wajib supaya bacaan itu tidak mengubah makna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana doktor boleh fokus membaca dan menulis buku dalam tempoh yang lama? Boleh bagi betul? Satu lagi tentang mazhab. Saya baca yang saya jawab yang ni dulu. Macam mana saya boleh baca dan menulis buku dalam tempoh yang lama? Saya baca buku pun tak lama sangat tuan-tuan. Selagi mana saya larat je lah. Sebab minat kot. Saya dulu kerja pejabat. Saya kerja jadi pegawai zakat. Masa saya kerja jadi pegawai zakat, saya tak suka kerja pentadbiran ni. Saya tak suka pergi mesyuarat. Sekarang ni pun saya jadi ketua jabatan. Di Jabatan Pengajian Islam, saya rasa okey sikit lah. Kerana COVID ni kurang sikit mesyuarat. Tapi kalau tak ada COVID dulu, banyak mesyuarat. Jadi saya rasa macam beban bagi saya. Sebab saya suka menulis, saya suka membaca. Saya suka berceramah. Saya tak apa suka sangat kerja pentadbiran. Jadi saya berhenti kerja pegawai zakat, saya masuk UPSI, saya jadi pensyarah. Bila saya diwajibkan untuk buat master dan PhD oleh universiti, saya suka. Kenapa? Yuran dibayar, allowance pun dibayar. Dengan duit kerajaan, duit tuan-tuan lah. Saya gunakan untuk belajar dan sekarang ni saya sumbangkan semula ilmu yang saya ada sikit untuk masyarakat. Kenapa? Kerana minat lah mungkin. Kerana minat, saya minat membaca.
Saya minat membaca, saya minat menulis. Saya suka berkongsi apa yang saya tahu. Daripada zaman belajar lagi, saya buat kelas tuition. Tanyalah kawan-kawan saya buat kelas tuition. Pada zaman saya belajar lagi. Umur lebih kurang sama tapi saya ajar mereka. Kerana saya seronok memberikan kefahaman kepada orang. Saya seronok orang faham seperti mana yang saya dapat faham. Tak adalah saya pandai, sikit-sikit boleh lah. Satu lagi tentang mazhab, kerana ada yang mewajibkan suatu mazhab sedangkan agama datang daripada Nabi bukan imam mazhab, sedangkan mereka berbeza kaedah mengistibatkan hukum sahaja. Adakah perkara ini merosakkan akidah? Baik, mewajibkan satu mazhab sahaja. Ini berbeza, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata wajib ikut satu mazhab sahaja. Manakala pendapat majoriti ulama, Imam Nawawi pun sebut benda yang sama, dia kata tak wajib ikut satu mazhab. Tetapi wajib untuk bagi orang yang tak mampu, wajib untuk bertaklid dengan imam ataupun ulama yang dia yakin. Sebab Allah Taala kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Asalnya memang kita kena ikut Quran dan sunnah. Tapi oleh kerana kita tak ada kemampuan nak faham Quran, nak faham sunnah, kerana ilmu alat kita tak cukup, maka kita ikutlah imam-imam ni. Kerana imam-imam ni dia orang ada kemampuan. So kita seolah-olah macam jadikan dia panduan. Tapi adakah wajib ikut dia je sepanjang masa? Tak. Bila kita nampak dalam isu ni pandangan ni lebih kuat, pandangan ni lebih meyakinkan, kita boleh ikut pandangan ni. Kalau dalam masalah ni kita tengok yang kuat, ikut mazhab. Kalau tak mampu Ustaz, tak mampu ikut je satu mazhab. Kerana mazhab ni adalah satu keluasan, satu rukhsah yang Allah Taala berikan kepada umat. Wallahu alam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Saya ucap terima kasih banyak kepada Datin Aliyah dan Datuk kerana menganjurkan majlis pada malam ini dan semua yang terlibat dalam penganjuran majlis ini. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita bincang lagi, kita ambil manfaat daripada juzuk amman insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.